Buya tolonglah kami tu. 4 jam saya perjalanan tu, dah 4 jam balik saya didokrit dengan lagu tu. Jadi saya hafal daripada A sampai Z waktu kecil. Jadi bila bapak saya dapat tahu, barulah bapak saya tahu yang anak dia ni dah kena cuci otak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengar tak suara saya? Jelas. Okey, terima kasih Ustaz sebab naikkan saya. Nama saya Mirul lah. Saya nak bagi sedikit ribuan terima kasih lah kepada agensi-agensi kerajaan, even kepada Ustaz, influencer kat Malaysia ni sendiri. Ikutkan orang-orang biasa macam saya ni Ustaz, saya langsung tak tahu pasal GSB sebulan yang lepas. Jadi bila isu ni meletup, baru saya tahu rupanya, sebab umur saya dah 30 Ustaz. Jadi baru saya tahu rupanya Al-Arkam tu ialah GSB. Kalau tidak, sampai kesudah orang-orang macam saya ni, saya cakap Arkam tu sesat. GSB tak sesat. GSB tu ekonomi Islam lah. Sebab tak ada siapa daripada sampai sekarang tak ada orang cerita dekat saya yang Arkam tu anak kepada ni. Sampai kesudah GSB Berhad ni kan. Okey, tu pertamalah. Kedua, saya nak bercerita tentang zaman saya kanak-kanak dulu Ustaz. Ni cerita lah lama lah pengalaman saya. Pertama, waktu tu tahun 2004, 2005, sebab saya tak tahu Ustaz sekarang, maksudnya daripada zaman Arkam, Rofakah, JSB Berhad ni, zaman dia berakhir bila, kena ban bila semua sekali. Orang-orang macam saya tak ambil tahu sangat lah pasal benda-benda tu. Cuma pengalaman saya ni agak kelakar juga lah Ustaz, sebab saya ada 2 pengalaman. Pertama, saya ada kawan yang terpaksa join GSB. Kedua, waktu saya kecil, saya ada pengalaman direkrut oleh seorang ahli GSB lah. Okay, saya cerita pada saya kecil dululah. Ya, silakan. Waktu saya kecil tu, umur saya dalam darjah 3, darjah 4 macam tu lah. Seseorang suruh saya join nasyid waktu tu. Jadi nasyid dekat negeri saya ni agak macam orang rasa hebat lah kalau dapat masuk nasyid tu Ustaz. Jadi saya tak nak cakap lah pekerjaan dia apa. Dia rekrut saya sebagai anggota nasyid, jadi vokalis pada waktu tu, suara rendah. Dan seronok lah waktu tu. Lirik semua sekali dia buat. Saya tak tahu lirik tu datang macam mana. Saya hanya nyanyi je lah. Dan memang ada, bila kita dah besar ni, kita check balik apa kita nyanyi, tengok video-video tu memang okey dah. Barulah faham, dah umur 30 ni barulah faham apa yang aku nyanyi dulu tu. Siap masuk pertandingan, menang peringkat daerah sebagainya lah. Jadi agak sakit hati lah bila dapat tahu apa yang kita nyanyi tu kan. Contoh mengagungkan Nabi yang akan datang. Ada halus dia bagi saya dah tak ingat dah dia punya lirik, tapi halus dia suruh saya nyanyi benda tu. Ikutkan person yang suruh saya nyanyi ni dia rapat dengan saya lah. Jadi yang saya cakap dia rekrut tu, cerita dia macam ni. Bila kita dah join dia selalu bawa saya dan kawan saya ni pergi makan di restoran, contoh di Johor, di Melaka, di Seremban. Tapi kebiasaannya restoran yang dia pergi ni hanya restoran yang dia selalu pergi saja. Dia tak pergi ke mana-mana yang hebat-hebat lah. Dia hanya pergi ke restoran yang ke Johor, satu kedai tu je dia pergi. Saya pun tak tahu lagi tu kedai Rufakah ke, kedai Arkam punya orang ke, saya tak tahu. Saya join je lah. Tapi yang lawaknya, cara dia cuci otak saya tu, sepanjang 4 jam perjalanan pergi kedai tu, semua lagu Arkam dia buka. Jadi kanak-kanak berumur 9 tahun, 10 tahun ni dulu Ustaz,
otak macam span lah menghafal lagu-lagu tu. Jadi bila dah habis makan balik kampung sekali, lepak-lepak kat ruang tamu, yang bapa saya dapat tahu bila saya dapat nyanyi lagu yang Buya Tolonglah Kami tu. 4 jam saya perjalanan tu, dah 4 jam balik saya didoktrin dengan lagu tu. Jadi saya hafal daripada A sampai Z. Lagu tu waktu kecil. Jadi bila bapa saya dapat tahu, barulah bapa saya tahu yang anak dia ni dah kena cuci otak dengan the person tu lah. Jadi bapa saya pun lah terangkan yang sebenarnya rakam tu sesat dan sebagainya. Jadi baru saya tahu. Tapi the last saya jumpa dengan person tu, bila satu hari dia cakap, okay ni last lah ikut saya, dia kata. Kalau kata nak ikut lagi nanti, biarkan kali ni. Jadi last tu saya ikut dengan kawan saya. Dia kata ada family day. Dekat mana saya tak tahu Ustaz, sebab saya kecil lagi, umur 10 tahun. Mak bapak saya benarkan sebab saya kata last saya nak ikut dia. Saya pergi waktu perjalanan dalam 2-3 jam, dapat sebuah villa yang dipenuhi dengan budak-budak. Saya tak tahulah waktu tu 2005-2004 GISB ke Arkam ke, saya tak tahu Ustaz. Rufaqah. Waktu 2004, tu macam pusat amal juga lah Ustaz. 2007 baru GISB. Waktu tu bila saya jumpa dengan budak-budak yang baya saya nak berkenalan dengan diorang. Diorang tak nak layan kita. Dia anggap kita ni macam budak ni macam sesat ni. Dia kata kan. Jadi saya nak bertegur. Ya, dia macam pandangan dia tu macam budak ni tak boleh makan ni, budak luar ni, dia kata. Jadi okey lah, kita join juga dia punya family day tu. Petang tu macam biasa, main sukan sekali, walaupun ialah budak-budak kan, kita tak kisah pasal kawan ni apa, kita nak bermain je. Malam tu saya dengan kawan saya ditempatkan satu bilik yang ada aircon. Budak kampung kalau sampai ke villa dapat aircon, dia jadi macam tak nak keluar bilik Ustaz waktu tu. Jadi kita pukul 9 tu person tu suruh saya tidur, tapi tingkap tu ada, boleh nampak lah kawasan luar. Pada malam tu saya nampak budak-budak yang main dengan saya petang tu, sukan nikah semua ada kat satu dataran tengah macam berzikir, buat kumpulan berzikir. Dan juga sebut macam ada zikir dia, tolonglah aku macam tu lah. Serentak semua sekali. Saya jadi macam saya dengar lah sebab diorang cakap kuat benda tu kan, sama-sama dalam 20 orang buat macam tu. Jadi saya macam pelik lah pengalaman tu Ustaz. Macam okay fine. Jadi person tu datang kat bilik saya, cakap nak join tak, seronok ni. Saya cakap minta maaf lah Tan, saya cakap saya dapat aircon, saya tak nak keluar bilik dah. Padahal pertama kita dapat aircon, kedua kita takut benda apa yang dia baca kat luar tu. Nampak pelik sangat kan? Saya tak macam mana? Nampak pelik sangat. Pelik sangat. Dia macam tolonglah macam tu. Kita tak adalah sampai nak join macam tu. Kalau di Barat saya keluar lah kan. Okay, itu pengalaman pertama. Lepas tu sampai tu esoknya balik, saya langsung lah tak nak hubung dengan person yang saya selalu jumpa tu lah. Sebab bila balik saya cerita dekat mak bapak saya, mak bapak saya cakap semula benda tu sebenarnya tak boleh join lagi, dah tak benarkan lah. Itu pertama. Kedua, waktu tu 2010 saya tingkatan 3, tingkatan 4 macam tu. Saya ada seorang kawan, dia duduk satu kampung dengan saya. Ni pengabaian Ustaz sebenarnya. Kawan saya ni, dia berdua. Dia ada ramai adik-beradik, tapi dia anak nombor 2, abang dia nombor 1. Mak bapak dia cikgu. Bila mak bapak dia dapat
apa ni, arahan daripada orang atasan untuk berpindah serta-merta ke Sabah. Mak dengan bapa dia ni berhenti kerja serta-merta dan pergi ke Sabah. Dan mak bapak dua-duanya cikgu. Kawan saya di tingkatan 4 tu dan abang dia tak nak ikut mak ayah ni. Jadi apa yang mak ayah dia buat atas arahan orang atasan, abaikan dia orang, tinggalkan dia orang dekat kampung saya dan mak ayah dia pergi ke Sabah. Jadi kawan saya ni selama 2 tahun dia habiskan tingkatan 4 dan 5 dengan cara bekerja sambil belajar di kampung saya lah. Jadi struggle jugalah dia punya pengalaman tu. Jadi kawan-kawan macam saya ni lah yang tolong dia. Sekali bila kita tanya pasal mak ayah dia kata mak ayah dia tengah ada kerja dekat Sabah Sarawak. Sekali makan pun kadang-kadang kita hantar untuk dia adik-beradik ni lah. Dan abang dia juga ialah abang dia juga yang membantu dia lah. Abang dia berhenti SPM, berhenti, tak sama belajar, kerja, tanggung ia punya yuran-yuran dan makan minum adik dia ni lah. Satu hari lepas SPM, kawan saya tu abang dia meninggal. Jadi dia dah tak ada tempat dah nak duit poket dan sebagainya. Tak ada tempat tinggal dah. Dia terpaksa call mak ayah dia di Sabah Sarawak. Dia kata dia serah diri lah. Dia sebelum dia nak pergi tu dia serah diri lah. Dia cakap kat adik kawan-kawan dia, aku serah diri kat mak bapak aku. Dia kata kat Sabah tu dia ikut lah. Waktu tu saya rasa saya tak pasti JSB ke apa, 2012 dah JSB lah. JSB. Dia dah pergi. Sebulannya selepas dia pergi Sabah dia kahwin. Dia sebulan Sabah kahwin. Lepas tu tak silap saya berhubung dengan dia. Dia bantu JSB lah kat jual air macam tu lah sebagainya. Menarik. Jadi tu pengalaman saya dengan JSB lah. Nasib baik tak jadi ahli JSB Oh tak, nasib baik. Kalau saya rasa kalau saya keluar daripada bilik dekat chalet tu, mungkin saya shock lah Ustaz dengan dia punya sungkuk tinggi tu dengan dia punya zikir dia tu memang gah lah malam tu. Nampak cantik. Kalau keluar daripada bilik tu kemungkinan nanti masuk bilik lokap. Ustaz, pasal pengalaman saya lah. Pasal pemikiran Ustaz, okey. Macam saya ni orang-orang biasa tahu JSB ni Ustaz. Tapi sepanjang saya berhubung dengan kawan saya, walaupun kawan saya ni bekerja dengan JSB, kawan-kawan lama dia tak tinggalkan, dia sentiasa berwhatsapp. Kadang-kadang kita orang video call, dia mungkin ahli yang boleh dapat pegang handset lah kot kat sana. Saya rasa sebab sepanjang saya kenal dia tak pasti Ustaz, sebab kalau sekarang umur dia 30. Dia orang 20 pun dah jadi pengurusi, dah jadi pengelola, pengusaha, pusat amal. Umur 20. 30 lagi lah macam. Kawan saya tu dia boleh pegang handset, tapi dekat dia punya Facebook tu terang-terang lah dia beritahu dia kerja dengan JSB. Memang terang-terang dia beritahu. Sampai sekarang pun walaupun dah kes ni dah besar, dia masih lagi tak padam lagi caption yang bekerja di JSB kat Facebook. Jadi bila saya borak dengan dia, kadang-kadang ni sebelum kes serbuan PDRM ni lah, kadang-kadang bila dah berkawan daripada kecil ni Ustaz, kita bebas untuk nak kita tackle dia punya kepercayaan, dia pun tackle kita punya kepercayaan kan. Jadi benda-benda macam tu seronok lah untuk borak dengan dia. Jadi saya gambarkan dia ni percaya benda-benda yang bila atasan dia, walaupun kita otak macam biasa, orang biasa, kita tahu ni cerita dongeng ni. Dia kata ada contoh orang atasan dia waktu mandu habis minyak isi dengan air boleh jadi kereta tu boleh pandu laju lagi sekali. Lepas tu kadang-kadang dia kata
orang atasan dia pegang tongkat tu ketuk-ketuk dia dah tahu apa ni dia balik daripada mana, dia buat dosa tak tadi sekali. Dia selalulah agungkan benda-benda macam tu. Jadi kadang-kadang kita pun tackle lah akal dia kan. Cuba bawa kau orang punya atasan tu check aku banyak tak dosa aku ni. Aku nak tahu juga kan. Kalau kau mungkin dia boleh tackle, dia boleh baca. Cuba dia suruh baca aku. Kadang-kadang dia tak boleh jawab lah. Tapi dia still juga percaya dengan apa yang ustaz-ustaz orang-orang atasan dia beritahu dia kat sana. Walaupun daripada sudut menjawab, dia tak boleh nak jawab. Ya betul, walaupun Tak dia dah masuk, stuck macam mana pun. Contoh kita cakap, tongkat tu cuba kau beritahu, tongkat tu apa ni, dia buat daripada kayu apa. Kadang-kadang kita melawak kan, dia dah stuck habis lah. Dia dah sampai ke bucu katil dah kita bawa dia. Tapi masih lagi dia macam, tak macam ni. Sebenarnya benda ni kau kena hadap ni, kau kena hadap ni. Dia masih lagi percayalah benda-benda macam tu. Jadi saya cakap, dia ni akan percaya apa saja yang kisah dongeng yang orang atasan dia akan beritahu. Tak kira lah kisah dongeng tu masuk akal ataupun tak masuk akal. Ya betul. Saya tak ingat lah, ada lagi beberapa kisah dongeng yang dia kata bukan dongeng Ustaz, apa orang panggil? Kelebihan dia punya orang atasan dia tu nak cakap apa lah? Keramat lah, karamah. Keramat, betul. Banyak benda-benda macam tu. Kalau berwhatsapp ataupun video call pun kadang dia nak cerita benda tu, dia suka cerita benda tu sebab dia rasa dia teruja. Jadi Ustaz, untuk pendekatan Ustaz, saya kadang-kadang bila saya tengok apa yang jadi kat kawan-kawan saya ni, saya check cara untuk nak sedarkan orang-orang macam kawan saya ni satu je. Bawa orang atasan dia tu pergi menghadap dia punya orang-orang bawahan dia ni, suruh contoh CEO CISB, kita dah tahu dah dia punya pekong macam mana kan. Suruh ngaji depan-depan dia punya ikut dia ahli dia tu. Kita cakap macam ni, waktu siasat CEO dia tu ngaji pun tak betul. Budak-budak dia bukannya dapat tengok pun mungkin tak percaya kan. Panggil semua sekali ahli dia tu atau rakam, suruh CEO dia tu ngaji depan dia punya ahli nak tengok macam mana kan. Sebab kawan saya ni umur dah 30 pun dia sendiri pun tak pernah tengok lagi yang video-video video-video Abuya, video-video apa tu isteri Abuya tu, Umujah. Umujah yang cakap saya bertaubat sekali. Dia sampai umur 30 pun dia tak pernah tengok lagi video-video tu. Sebab kan dia kata tak perlu pun tengok benda-benda tu sebab dia pun terasing dengan dunia luar kan. Dia ada handset pun untuk WhatsApp je saya rasa dengan Facebook. Jadi saya rasa dia orang tak jumpa lagi sisi sebalik orang-orang atasan dia. Kalau kita berjaya ataupun ada yang agensi yang terlibat berjaya dapat buka pekong di depan ahli-ahli dia sendiri, saya rasa lagi bagus lagi. Dia orang rasa rupanya selama ni aku ikut orang-orang macam ni. Contohnya macam CEO tu suruh mengaji ke ataupun tu interview sendiri Azura tu sendiri kan berkenaan dengan dia kata kena apa dia kan Ustaz minta kalau saya salah cakap, tapi saya rasa Azura kan yang cakap Abuya tu Bani Tamim. Dia Melaan. Ya. Kan? Dia qadha. Suruh dia duduk depan semua orang tu, suruh dia sendiri yang buktikan macam mana Abuya tu boleh jadi Bani Tamim. Padahal Bani Tamim tu sendiri macam Ustaz pernah tunjuk ni, dah cukup bukti, dah cukup dah susu galur macam mana kan. Jadi saya rasa bagus untuk dia punya orang-orang atasan di sini dibukakan di sini. Bukan nak memalukan dia orang tapi nak sedarkan pengikut-pengikut dia. Sebab pengikut-pengikut yang kena tangkap baru 100.
Yang masuk keluar, yang ikut senyap-senyap, yang kat luar negara semua sekali ni masih lagi percaya kat diorang. Walaupun buat video banyak-banyak sekalipun, tapi kalau diorang masih lagi percaya yang Abuya tu masih lagi Bani Tamim, tak guna juga. Sama juga dengan anak-anak Bani Tamim tu, cuba diorang buktikan macam mana bapak diorang tu boleh jadi Bani Tamim. Itu segala diorang. Macam kita orang biasa pun, kita pun tahu kita bin siapa, paling tidak pun kat keturunan kita tahu nama dia. Itulah Ustaz, pasal isu-isu tu. Satu lagi berkenaan dengan GISB ni Ustaz, contoh kalau kita tak berterah habis-habis, kalau saya tempatkan diri saya kat GISB, saya rasa seterusnya kalau saya nak buat brand, kemungkinan saya takkan buat macam brand yang kena tangkap sekarang, iaitu GISB. Mungkin saya akan suruh budak-budak saya pergi buat kedai, pergi buka kedai, buka kafe semua sekali. Jangan guna brand GISB lagi. Kita pakai contoh 1000 kedai, 1000 nama. Barulah tak kena tangkap lagi lepas ni. Mungkin macam tu kan. Ataupun diambil alih kepada jenama yang dah besar, tetapi jenama tu pun dah tak larat. Jadi dia rebranding. Ya, betul Ustaz. Mungkin macam tu. Macam sekarang kita mungkin rakyat Malaysia mungkin boleh aware lah sebab dia guna GISB, separuh GISB, separuh lagi dia guna syarikat yang link dengan dia lah. Tapi dalam masa yang sama, konsesi tu lepas ni mungkin dia guna konsesi semua sekali, guna semua nama-nama lain, tapi agensi dibimbing oleh dia orang. Betul. Boleh jadi. Okey Ustaz, last sekali lah saya nak beritahu Ustaz. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz sebab teruskan pasal dakwah dengan GISB ni Ustaz. Dia membantu pada orang-orang macam saya ni yang dah lama tak ambil pot pasal diorang, jadi dapat tahu balik isu-isu ni sekali, dan saya boleh juga sejaskan pada orang rumah, pada mak ayah saya yang tak tengok YouTube, tengok TikTok ni kan, berkenaan dengan GISB ni. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz. Cuma Ustaz, nak minta tolong lah Ustaz. Ustaz dah lama tak cover isu yang lain-lain. Saya nak Ustaz teruskan juga dengan GISB ni sebenarnya. Cuma kalau boleh Ustaz, kalau Ustaz boleh masukkan selit-selit isu-isu semasa yang sekarang ni, sebab dah lama dah Ustaz tak cover isu lain. Sebab problem dia, isu semasa sekarang ni, tak ada apa isu yang besar sangat. Itulah. Isu picisan, kadang isu recycle, boring lah. Betul. Tapi kalau ada isu memang saya sentiasa akan buat reaction, memang tak akan berhenti lah. Kita akan buat reaction seperti biasa. Kita tak akan berhenti, cumanya itulah kadang-kadang bila tak ada isu dan isu yang utama sekarang adalah isu GISB, kita teruskan apa yang ada. Baik Ustaz, itu saja. Baik, terima kasih banyak Akhi. Assalamualaikum. Salam.